Okey, Assalamualaikum semua dan selamat pagi, selamat hujung minggu. So saya harap siapa yang ada kesempatan boleh tengoklah live video ni. Sebabnya ada beberapa perkara yang saya nak share dan saya nak anda tahu. Right. So saya pun dah Alright, so siapa yang dapat tengok saya punya live ni, saya harap anda dapat komen sedikit berkenaan dengan suara saya dan juga skrin, sama ada jelas ataupun tidak. So ada lagi yang berhari raya. Saya pun semalam baru balik berhari raya. Just hari ni ada sedikit peluang untuk saya buat sedikit sharing lah berkenaan dengan beberapa perkara. Yang pertama adalah pada hari Jumaat hari itu ada satu kenaikan, indeks membuat kenaikan. Sekejap saya buka indeks punya FBMKLC. So ini adalah indeks. Ramai kata indeks dah bocor 17, which is itu adalah support dia sebelum ni. Yep. Support dia yang terdahulu. Ini ya. Ini support dia dulu. Di sekitar tu lah. Di sekitar 17 tu, indeks dia dah pecah. So ramai kata market mungkin akan crash lah apa semua. Just saya nak bagi anda sedikit info lah daripada mata saya. Right. Ini adalah indeks kita. So which is ramai kata dia nak turun lagi. So saya nak bagi anda sedikit info. Saya tak nak indikator ni. Saya nak bagi anda satu info indikator. Stokastik. So stokastik ni saya akan ubah kepada monthly. Right. So monthly ni kalau anda tengok, sebenarnya dia dah berada pada tahap oversold, which is itu adalah paling bawah ni. So saya target sebenarnya dia dah capai paling bawah dan saya expect, ni expectation saya lah, from daripada saya punya technical analysis saya. Ini expectation saya. Expectation saya untuk indeks dia akan naik untuk beberapa, untuk 1 minggu ataupun mungkin 1 minggu lebih. Itu expectation saya. So saya nak anda komen dan share, anda komen sedikit whether saya punya suara ni jelas ke tidak, ataupun kalau tidak nanti saya tak tahu. Kalau dia tak berjalan dengan lancar sampai kesudah saya tak tahu sebenarnya. Sekejap saya nak kena tengok juga dekat saya punya handphone. So saya dengan anda sama-sama. Okay, alright, clear. Stephen
Afrin, Cik Tamizi. Alright. Just as long saya nampak clear then okay lah. Okay, itu adalah index. Kita expect dia at least dia boleh reach yang 200 moving average pun dah okay. Tapi saya expect dia memang akan buat reversal pada minggu ni. So monitor peluang sebenarnya bila indeks naik, indeks hijau, kemungkinan counter kita pun hijau, tapi tak semestinya counter kita hijau, tapi mostly peluang untuk kita tu dah ada sebenarnya, which is sekarang ni dia memang dah betul-betul pada oversold dan dia berada pada 95 sebenarnya. Oh sorry, pada 5%. Ini pada 5%. So siapa yang belajar pasal stokastik ni, sebenarnya anda tahu sebenarnya dia pada between 0 and 5 itu adalah yang paling kering, iaitu dia betul-betul punya oversold. Dia tak ada oversold lagi dah daripada oversold. So kalau anda expect di sini adalah oversold, sebenarnya dia belum lagi oversold. Dia adalah very oversold bila 95. Pada DVD Mastering Indicator saya ada tekankan benda ni. So siapa yang beli DVD indicator tu sebenarnya dia dah faham apa penggunaan stokastik ni. So saya tak nak cerita lebih. Kemudian saya nak cerita berkenaan dengan counter yang saya share pada minggu lepas. Sekejap Okay. First kali kita nak monitor balik kita punya long term. Yang ni counter yang saya share pada awal bulan dulu. Siapa ingatlah. So siapa yang dah follow saya rasanya dia dapat ingat. Ini counter long term. So nanti pada student yang pergi di kelas JB, dia akan tahulah macam mana saya spot counter untuk long term ni. Saya nak buat sedikit review dulu. Ini berkenaan dengan counter ni. Kemudian kita pergi counter yang lain pula lah. Kemudian nanti kita akan pergi counter untuk kita spot untuk next week. Ni untuk last month punya. Alright. Okay, selamat datang Muhammad Faizal Saif. Sekarang kita pergi kepada counter MRCB. Ini saya beli pada 610. Sekejap saya buka dia punya. Right. Ini yang kita beli pada 1 Jun, tak silap saya. 1 Jun dan kemudian saya cakap kita akan monitor pada hujung bulan lah. Which is itu adalah pada minggu inilah, minggu terakhir untuk sama ada kita nak buat penjualan ataupun masih hold. So first counter adalah MRCB. MRCB. So MRCB ni sekarang pada 640. 0.640. Which is sekarang dia dah profit 3 sen. Kemudian Ecovest. So Ecovest adalah pada 620. So dia dah turun 0.620. Kemudian counter Suncon. Okay, counter Suncon pada 1860. 1.860.
crash. Ini counter-counter yang kita spot pada 1 Jun dulu. Pada awal bulan dulu. So, saya just nak monitor, nak bagi anda tengok kalau kita buat long term tu, macam mana sebenarnya pendapatan kita, macam mana kita punya profit. 3.25. 0.325. Lion in. Ni nanti saya akan share kepada anda macam mana kita dapat spot counter-counter macam ni. 9.25. 0.925. 0.925. Destiny. Dua 0.25. 0.25. Okey, ini adalah kita punya spot counter lah. Spot counter yang kita buat long term. Yang ni sebenarnya dia adalah 1 week, so dia dah tak valid. So saya dah tak tengok dah counter-counter ni. Saya just nak anda fokus kepada counter untuk monthly ni. So kalau anda lihat actually yang ni dah green. So kalau anda lihat semua counter ni adalah green kecuali counter inilah. Counter ni counter Destiny ni dia turun, salah satu sebabnya adalah dia punya volume dah hilang. Which is dia punya kehilangan volume. So kalau anda lihat semua counter ni adalah naik dan mostly adalah profit sebanyak 10 sen. Itu adalah saya punya target every month. Saya punya target at least kita akan dapat 10 sen kenaikan profit. Itu adalah kita punya target. So which is sekarang ni kalau kita beli semua counter dan kita hold sehingga sekarang, kita dah buat keuntungan sebanyak 42 sen. So kalau anda beli 10 lot ataupun 20 lot, sebenarnya anda dah buat profit yang begitu tinggi. Itu adalah pertama. So kalau anda nampak dan jelas sebenarnya, kalau kita beli long term, kalau kita beli untuk 1 month punya, tapi kita kena ada tahu, kita kena banyak ilmu lah. Ilmu kita kena betul dan kita punya analisis pun kena betul untuk kita buat profit. Tapi tak semuanya naik sebenarnya. Ada counter-counter yang perlu kita cut loss dulu. Ada counter yang kita boleh hold, kita hold dulu. So kalau anda lihat dia 42 sen dan ini adalah counter tapi lebih banyak lah. Cumanya ini adalah counter-counter untuk short term. Dia 52 sen. Tapi counter dia seganda lagi banyak. Tapi untuk long term, kita dapat 42 sen which is a very good profit. Tapi saya expect sebenarnya semua ni akan naik 10 sen at least. Tapi ada counter-counter yang tak perform. Dan normal lah benda tu sebenarnya. Sedangkan indeks kita pun pada minggu lepas sangat teruk. Sangat merah je kerja. Tapi counter-counter untuk long term ni dia still lawan arus. Itu adalah saya punya kelebihan sebenarnya. Saya dapat cari counter yang boleh lawan arus. Which is dia sebenarnya dah pada oversold. Dan dia tak boleh turun lagi dah sebenarnya. Mengikut technical analysis, dia tak boleh turun. Dia sepatutnya kena naik, maintain naik. Itu adalah salah satu perkara yang saya akan share dalam kelas DJB nanti. Alright. Ini adalah review sebenarnya. So, which is counter-counter yang dah naik 10 sen ni, kita patut jual. Dan untuk yang counter-counter yang belum lagi capai achieve, sama ada kita nak jual tapi kita masih profit ataupun kita nak hold pun masih boleh. Which is dua-dua counter ni masih lagi berpotensi.
counter destiny ni patut kita cut loss lah. Sebabnya dia dah hilang momentum. Right. So itu adalah berkenaan dengan counter bulan Jun. Kemudian sebelum saya lupa, saya nak share sedikit untuk pada nama-nama ni, anda boleh semak, dan kalau ada yang di Shah Alam termasuk dekat sini, inform saya lah. Ada beberapa orang yang masuk Shah Alam, dan daripada JB saya tak masukkan dekat sini pun ada. Just nanti PM saya, so saya nanti boleh masukkan lagi. Sebenarnya tempat dia di Johor Bahru, Hotel Sri Malaysia. Kita start pukul 9 dan kita expect berakhir pada pukul 5 petang lah. So saya dah sediakan satu tea break dan satu lunch untuk anda semua. So anda tak perlu keluar daripada hotel tu lah. So kita dapat buat dengan lancarnya, insyaAllah. Kemudian, okay, ini adalah counter-counter yang saya spot awal dulu sebelum dia viral. Kenapa saya cakap macam tu? Lepas saya spot, dia turun lagi tau. Sebabnya saya tahu dia nak naik, cumanya saya tak tahu bila dia nak naik. Itu saja. So sekarang ni dia dah buat sedikit. So kalau tu kita review sikit. Nanti kita masukkan dalam ini adalah untuk monthly ya. Aircon Berhad tadi ya. So kalau tengok Aircon Berhad ni, sebenarnya saya dah spot awal dulu dah ni. Daripada sini rasa saya. Sebabnya dia dah oversold. Dia dah oversold pada stokastik. Kemudiannya dia dah mematikan arah candle bearish yang terbesar dekat sini. Bearish besar ni selalunya saya panggil sebagai big boy. So dia dah mematikan big boy ni. Dia dah beat big boy ni. So sekarang ni dia adalah ke atas lah. Itu adalah kita punya expectation. So just monitor saja. So kita expect dia memang akan terus ke atas lah. Right. So monitor kalau dia ada gerakan lagi yang menarik, dan saya expect dia akan pergi terus lagi lah. Kemudian counter Huan. Sebenarnya counter aircon tu kita dah terlambat sikit sebenarnya monitor. Okay, Huan ni baru dia nak buat kenaikan. Dia baru nak naik. So kalau siapa yang masih ragu-ragu, saya nak bagi anda sedikit info lah. So ini adalah dia punya first wave untuk downtrend. Saya tak tahu kat sini anda dah belajar elliott wave ke tidak. Just saya tak gunakan istilah elliott wave lagi. So insyaAllah nanti daripada masa ke masa saya akan share berkenaan dengan elliott wave. So elliott wave ni sebenarnya dia ada beberapa jenis wave, dan kita expect dia elliott wave ni sebenarnya dia ada beberapa jenis wave. Ada yang 5 wave, ada 7 wave, ada 14 wave. So untuk basic sebenarnya anda perlu belajar 5 wave dulu. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, ABC, and then dia start balik pada wave 1. Itu adalah basic elliott wave. Kemudian advanced elliott wave ada 7, dan kemudian pro elliott wave ada 14. Itu sangat susah. Itu adalah more to price prediction. So macam saya buat ni, ini adalah price prediction. Kita predict saja dia nak pergi ke mana. First kali dia dah betul-betul oversold dan dia nak buat persilangan untuk stokastik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dah reverse balik pada candle dia yang sebelum ni. So
So kalau nak betul-betul confirm, kalau dia boleh close atas 0.325, itu dah boleh betul-betul confirm dia reverse. Boleh. So saya nak anda faham clear, dan pastikan ini adalah tempat kita punya TP dulu. TP1 kita. Kenapa saya cakap itu TP1? Sebab itu adalah resisten dia. Macam saya cakap berkenaan dengan MYEG. Kenapa TP saya 1? Kalau anda perasan, dah berapa hari dia tak boleh pecah RM1 tu. Dia masih pada RM1. Sebabnya orang macam saya lah penyebab dia. Sebabnya TP kita RM1. So bila dia hit RM1, kita akan jual. Dia turun balik. Dah dia hit RM1, jual. Turun balik. Hit RM1, jual dan turun balik. Itu yang pertama. Sekejap lah. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah resisten yang terkuat. So untuk mematikan dia perlukan satu force yang kuat, satu momentum yang kuat. Kalau tengok sini ya, ini adalah tempat untuk tempat dia reflex, ini tempat dia reflex, ini tempat dia reflex, ini tempat dia reflex. Dan kemungkinan besar ini pun tempat dia reflex. Tapi kalau dia boleh pecah, close di atas ni, itu adalah strong buy signal. Confirmation, strong buy signal. So saya nak anda jelas dan faham kenapa kita punya TP dekat situ. Kenapa kita punya TP kat 470, 465 macam tu. Right. Kemudian counter FGV. FGV pun sebenarnya ramai orang takut nak beli ni. FGV macam MYG lah, ramai yang takut nak beli. Just MYG ni belum lagi kita nak belilah. Cumanya kita monitor peluang dahulu. So inilah first wave. Bukan, maksud saya dia touch yang bawah tu. Second touch lah. So kalau siapa yang belajar pasal chart pattern, dia akan faham lah benda ni. Dia akan faham how strong the triple bottom. So first dia perlu pecahkan dulu yang ni. Resisten dia ni dulu. Dia perlu pecahkan RM1.62 tu. Dia perlu pecahkan tu baru dia confirm naik. Kalau dia tak boleh pecahkan 62 sen ataupun yang lebih baik sebenarnya. Ataupun yang lebih baiknya RM1.65. Itu kalau dia boleh pecahkan sebenarnya lagi baik. Yang tu memang dah confirm dia naik. Itu adalah uptrend. Alright. So sekarang ni pun dia memang dah pada oversold. So kalau anda lihat pada oversold, dia selalu akan naik lah. Ini oversold, dia akan naik lah. So ini oversold tapi dia fake dan dia buat retest. Dan kemungkinan besar saya expect dia akan naik lah. Sebab tu saya dah spot counter ni awal sebelum dia viral. Saya harap dia viral lah. So saya pun tak tahu dia nak pergi mana. Tapi saya punya technical analysis sepatutnya dia akan jadi viral lah. 2 daripada 3 counter ni. Sama ada Huan dan FGV ni. Yang Econ tu sebenarnya dia dah naik. Kita dah terlewat sikit. So tak apa. Tu yang pertama. Yang keduanya, ini adalah untuk counter-counter intraday. Ini counter-counter ni saya cari tadi sekejap je sambil lewa saya cari. Just kita nak monitor apa sebenarnya peluang yang kita ada. Okay, untuk counter
Sekejap, nanti saya review counter. Just saya nak tengok. Saya just ni untuk spot counter untuk intraday saja tau. Yang ni untuk intraday ya. Ini untuk intraday. Jangan korang simpan sampai sebulan. Tapi tak confirm naik lah cerita dia. Just monitor sajalah. Sebabnya saya tak tahu apa background anda. So saya tak tahu kat mana anda punya kefahaman untuk anda masuk entry tu. Just saya nak cakap ini adalah saya punya spot, which is dia dah reverse, strong reverse, dan saya expect dia akan naik, dan kita punya TP kemungkinan sampai kita punya TP di sini lah. So intraday saya pun tak adalah intraday one day punya intraday. Intraday saya at least 2 hari punya intraday. So intraday dia lebih kurang kepada intraday lah. Intraday 2 hari, tapi saya punya 2 hari lah intraday ya. Sekejap. Saya guna Mr. Tan, saya punya daily chart. Saya guna daily chart. Saya tak guna 1 hour chart. Saya guna daily chart. So bila daily chart dia bukannya intraday lah. Tapi dia lebih kepada weekly. Sekejap. Okay, first kali dia dah matikan 2 candle bearish ni. So bagi saya ini adalah buy signal. Just monitor saja. Kemungkinan besar dia nak naik lah. So ini adalah TP1 kita pada 920, dan TP2 kita di atas lagi lah. TP2 kita RM1 lah, senang kita. Tak boleh RM1, 990 TP2 kita. Itu TP2 kita. So kalau dia boleh naik lagi, just hold sajalah. Alright. Kemudian ini adalah counter-counter yang spot, dan nanti kita boleh semak balik. First kali syarat dia mesti ada volume. Kalau volume tiba-tiba missing, then perlu avoid lah. So anda jangan queue awal tu. Kena tengok volume dulu. Volume masuk baru boleh. Tadi aircon berhad. Alright. Aircon berhad ni macam tadi saya cakap lah. Just monitor dia, kalau boleh dia naik melepasi, kalau dia boleh naik lagi lah, dan melepasi dia punya yang sebelum ni, candle sebelum ni pada tu, dia naik lagi 3 sen, dan yang tu lagi menarik sebenarnya. Tapi kalau yang cantik ni, sebabnya dia membentuk triangle ni sebenarnya. Sekejap lah. So kalau yang ni, dia boleh ada kenaikan je esok sebenarnya. Itu adalah buy signal. Buy signal untuk counter aircon. Kemudian counter, sekejap, saya nak share berkenaan dengan counter Kuskapi saya ni. Saya masih hold lagi ni sebenarnya. Okay, counter Kuskapi ni sebenarnya dia dah buat descent, iaitu dia buat triangle menurun. So monitor, kalau dia pecah nanti pada bawah ni, kemungkinan saya akan jual. Tapi kalau dia boleh pecah ke atas ni, itu adalah buy signal juga sebenarnya. So just monitor saja untuk counter Kuskapi ni. So saya pun pelik dia hilang momentum pada aras 80% ni. Kita boleh predict dia naik, cuma kita tak tahu kenapa dia tak mau naik. Right. Taliwak ni ada risky sikit. Ini adalah semua counter-counter yang syariah, syariah compliant. So ini dia dah buat 1-2 candle besar. Saya tak pasti, nampak macam ada buy signal, tapi sebab dia dah buat 2 candle besar, so saya expect mungkin dia akan buat sedikit retracement. So ini adalah bukan satu counter yang boleh kita buat sebagai intraday.
dia lebih kepada risky sikit. So kalau anda nak gamble, masuk, kalau dia naik terus atas. Kalau tidak, dia akan retrace. So saya buang dulu lah counter-counter yang risky. Ada beberapa perkara perlu dilihat sebenarnya, tapi tak apalah. Saya tak nak ambil risiko. Driven TH. So counter driven ni pun macam biasa. Tunggu dia naik sehingga Tunggu dia naik sehingga 425 baru kita punya entry. Kalau tidak, dia mungkin tak menarik. So, just monitor dahulu. Yang tanya counter nanti kita akan view balik. Ini just counter-counter yang saya spot dia menarik. KPJ. KPJ ni pun sebenarnya buy signal ni juga. Kenapa saya kata dia buy signal? Dia reflect kepada dia punya resistance yang sebelum ni. So saya nampak dia, sebabnya dekat sini beberapa kali ini 1-2 candle turun pada harga 1.1 ringgit 1 sen. Counter turun dan reflect pada pada harga 1.1 sen, reflect 1.1 sen, tak berjaya turun pada 1.1 sen dan sekarang dia dah naik dan reflect pada 1.1 sen. So saya expect dia akan naik. Sebab pada point 1.1 sen itu adalah dia punya resistance dan support yang kuat. So first biar dia lepas pada angka 1.7 sen. So nanti esok minggu ni kita monitor KPJ. Tengok macam mana. Right. So kalau tengok sini pun ini fake. Fake punya cross. KAB. So KAB ni counter dia ni tak lawa, cumanya dekat sini baru ada volume dan dia punya counter tu baru cantik. Just monitor saja, tapi saya tak berapa berminat sebenarnya. Cumanya nampak buy signal tu ada, tapi nampak tak menarik. Nampak tak menarik dia punya counter ni. So saya drop dulu lah counter ni. Untuk counter tak menarik ni, dia risiko sikit lah. Franken ni pun saya nampak dia satu strong buy signal. Okay. Ni dia punya mother. Ni dia punya dalam dia. In. So kalau dia boleh naik, saya expect dia akan naik lah. So kalau yang tak masuk lagi, kalau nak monitor dulu. Bagi dia close atas 455 ni cantik sebenarnya. So kita ada lagi 1 sen kenaikan, dan kalau dia boleh naik, kita ni jadi cantik. So sekarang pun dia reflect pada dia punya support. So dia naik, ini adalah betul-betul dia landing pada dia punya support. So kita expect dia akan naik lah. Dia naik ke mana? Dia naik sekitar sini lah. Kita expect dia naik dalam dia punya channel lah. Alright. So kita punya TP adalah pada 50 sen. TP kita 50 sen. Alright. Ini adalah Franken. Kemudian counter. Sekejap, saya tak tengok lagi anda punya
komen, nanti saya tengok. Sebabnya saya nak fokus ni dulu. Kanger. Kanger ni kenapa saya tengok dia menarik ya. Kanger tak mau. Tak cantik. AWC. Okay, AWC ni sebabnya dia dah reverse. Dia dah reverse ni. Dan dia dah reverse. So dia nak reverse ke mana? Sekejap. First kali dia mungkin reverse. Dia mungkin reverse pada tu. Dia mungkin kita punya TP1 kita pada 71 sen. Itu adalah kita punya TP1. Which is sebelum ni pun dia reflect pada 71. Sini pun ada reflect. Sini ada reflect. Sini ada reflect. Dia menjadi dia punya resistance sekarang ni. Ini adalah resistance dia. Dulu dia become support. Ni support. Ni support. Dan sekarang dia menjadi resistance. Dia menjadi halangan untuk naik. Dan ini adalah TP kita. Alright. So dah habis dah. Kita punya spot counter. Just monitor saja. Watchlist saja. Ini Mitra ni. Sebenarnya Mitra ni pun saya nampak menarik. Cumanya ini untuk long term je lah. Long term. Long term sehingga 568. Sorry, 570 lebih kurang macam tu. Itu adalah untuk long term. So, dia tak adalah kita expect dia naik semua hijau tau. Dia ada juga retrace nanti. Tapi insyaAllah dia boleh sampai ke 565 lebih kurang macam tu. Saya expect dia untuk sampai ke atas lah. So, monitor saja. Ini untuk long term. Right. So, saya nak tengok anda nak tanya counter apa. Rich untuk minyak. Rich energy. Ada beberapa perkara yang saya nak tengok sini. So kalau kita tengok kepada, saya share sikit. Kalau tengok pada Ichimoku Cloud, dia berada pada downtrend. Tak ada buy signal lagi. Sorry. Dan kemudian pada Bollinger Band. So dia masih lagi downtrend dan saya expect, okay, untuk counter downtrend sebenarnya saya nak bagi sedikit tips lah kan, supaya anda jelas dan nyata. Bollinger Band. Alright. Ini nanti kelas DJB saya akan cerita panjang lebar lah berkenaan dengan Bollinger Band ni. So kalau anda lihat line merah ini adalah line moving average untuk Bollinger Band sebanyak 20 moving average. Ini adalah line moving average yang mana dia menjadi satu support dan resistance. So untuk counter yang sedang downtrend, dia menjadi sebagai satu dia punya resistance. So kebanyakannya counter downtrend bila dia sampai kepada middle band, dia akan turun balik. Sebabnya ini adalah dia punya resistance dia. Nampak? So once dia dah pecah resistance dia, dia akan naik ke atas. Dan dia pecah balik ke bawah, dan dia akan turun balik ke bawah. Dan sekarang ni dia menjadi resistant balik. So saya expect dia untuk turun balik sebenarnya.
So kalau dia nak naik pun dia boleh naik, tapi dengan syarat dia kena pecahkan dia punya middle band, iaitu middle band dia menjadi sebagai satu resistor yang kuat. So ini adalah fake kenaikan, which is dia naik tapi dia tak ada momentum. Right, so saya nak anda faham dengan Bollinger Band. So kalau counter yang sedang downtrend, dia menjadi satu halangan sini. Barakah. Barakah ni pun masih saya tak masuk lagi dalam saya punya watchlist. Alright, so kalau counter Barakah ni, kalau tengok, kalau dia boleh reflect kepada middle band ni, kemungkinan dia nak naik balik ke atas. Tapi kalau dia tak berjaya, dia close di bawah, kemungkinan itu adalah sell signal, strong sell signal. So counter-counter yang ni monitor dahulu. Tengok macam mana dia close hari Isnin esoknya. Kalau dia boleh naik, kemungkinan itu adalah dia punya turn, dia punya pullback. Kalau tidak, itu adalah sell signal yang mana mungkin dia nak cari dia punya support. Pivot dialog. Irias. Dia memang pakai TradingView punya platform, cumanya TradingView adalah berbayar. Yang ini Malaysia Stockbiz ni. Malaysia Stockbiz ni adalah percuma, cumanya dia dia update setiap 15 minit ya. Dia pakai TradingView tapi dia 15 minit saja dia punya minimum. So kalau TradingView sehingga boleh 1 minute chart, yang ni tak boleh lah. So kita tak perlu pun sebenarnya analisis hingga 1 minute chart. Dan saya tak galakkan anda untuk anda berkeluar modal beli chart-chart yang mahal tapi anda tak optimize, tak menggunakan seoptimum, tak menggunakan sepenuhnya dengan betul. Tak menggunakan sepenuhnya chart yang anda beli tu sebenarnya. Kalau anda beli chart just nak tengok chart-chart, nak tengok benda-benda biasa, tak tengok indikator percuma, just kat sini pun boleh sebenarnya. Tak perlu kita nak bawa keluar duit setiap bulan, dah jadi kita punya komitmen. So saya tak galakkan anda beli bursa station ke roasting yang mahal-mahal. Dan insyaAllah untuk kelas TJB dan Shah Alam nanti saya akan bina satu sistem berdasarkan Malaysia Stockbiz ni untuk dinaik taraf macam satu sistem yang berbayar, yang macam ada orang beli yang 10,000 macam tu. Tapi tak adalah sampai terus macam tu. Cumanya kita boleh spot counter macam counter berbayar juga, macam platform berbayar juga. Macam mana nanti saya akan share pada hujung minggu depan. Pivot dialog. Nampak Kalau counter tu dah uptrend, dia akan menjadikan middle band ni sebagai dia punya support ni. So dia turun pun dia still pergi balik kepada dia punya support, dan sekarang dia tak berjaya turun dan kemungkinan dia macam nak buat kenaikan. So kalau counter pivot ni sebenarnya dia sekejap So dia memang ini adalah turning back dia. Tengok kalau dia boleh, kalau boleh dia naik atas ni lagi cantik sebenarnya. So ini adalah memang dia punya dia punya pullback. So dia nak naik tinggi mana tu, tengok resistance dia. Mungkin dia nak naik tinggi sini. Ini adalah resistance dia yang pertama. So kalau dia boleh naik 3 sen macam tu, sangat cantik lah sebenarnya. Alright, dialog. Sebab tu saya dari dulu, Sifu saya ajar benda-benda free je. Jangan kita belum lagi buat profit, kita dah
Kalau anda bawa keluar duit untuk belajar ilmu, okey lagi. Kalau anda bawa keluar duit untuk beli benda-benda yang berbayar ni, sangat tak digalakkan. Sebabnya kita tak ada asas, kita dah pergi kepada yang terus advance. Alright, jap. Counter dialog Counter dialog ni sedang uptrend sebenarnya. Counter uptrend ni, kita just tengok dia punya ni je. Oh, hari tu dia dah pecah dia punya ni Dia dah downtrend ni sebenarnya. Dia dah pecah dia punya channel sebelum ni. Saya expect dia turun ni. Sekejap Ada benda-benda, beberapa perkara perlu dilihat. So far tak nampak lagi dia nak pergi ke mana. Nampak dia macam nak turun. Nampak dia macam nak turun. Sebabnya dia dah break dia punya channel. Dia punya trend line dia dah break. GSB. Lama saya buat ni. GSB ni susah nak kata. Mungkin dia nak naik, mungkin dia nak turun. Sebabnya dia tak boleh pecahkan dia punya ni. So tak pasti dia nak ke mana ni. Sebabnya kalau ada banyak sangat doji ni, dia nak naik pun ada, dia nak turun pun ada. Dia tengah tergantung ni. Tergantung sepi. Kalau tengok sini, kalau tengok kat sini lah kan. So kalau tengok macam ni, nampak gayanya lah. Saya expect mungkin dia nak turun lagi. Saya tak tahu sebab counter ni tengah uptrend. Kalau dia nak turun, mungkin dia turun dulu, baru dia naik buat kemudian. So just monitor saja esok macam mana. Kalau dia nak naik, mungkin dia nak naik. Kalau dia nak turun, mungkin dia nak pergi dia punya support channel dia. Okey, Fitri Ibnu Isnin. Kenapa tak gunakan ilmu artificial neural network untuk predict future trend? Macam ni, saya tak berapa mahir benda tu, terus terang. Dan saya guna saya punya sistem untuk predict future trend. Itu saja. So, saya tak cakap saya ada banyak kelebihan dan saya juga banyak kelemahan sebenarnya. So, daripada masa ke masa saya pun sebenarnya tengah belajar. Itu saja. Alright. Macam kita tak boleh nak belajar semua benda dan kita nak apply semua benda. Sebabnya saya tak tahu anda punya basic dan saya baru teach orang untuk basic dan start pada 1 Jun ni untuk ikut saya punya way. Setiap orang ada dia punya jalan, dia punya kelebihan dan dia punya step
Just saya nak anda follow cara saya saja. Itu sebab saya start daripada basic dan kemudian saya pergi ke kelas. Saya nak buat kelas untuk teknik dan kemudian nanti insyaAllah anda akan faham gaya saya sebenarnya. Right. Nick Ifizan, Tuan, contoh kalau saya beli saham pada RM1, kemudian saham tu turun pada 0.80 sen, kemudian turun pada saya beli sekali lagi, kalau nak jual dia tolak yang mana? Okey, macam ni, kalau kita lepas beli, kita beli RM1, dia turun, lepas tu kita beli lagi, itu dikira sebagai average. Dia akan campur sekali dan dia bahagikan dia jadi average. Sama ada average masa naik ataupun average masa turun, itu adalah average. So nanti dia akan masuk sekali dan kalau kita jual pada harga average. Dia tak jual, dia akan masuk tercampur sekali tau. Dia tak boleh asing. Kalau harga RM1 dia asing, harga 80 sen dia asing. Dia tak macam tu. Kita beli, 2 kali beli dia akan campur. Kalau kita nak jual, kita jual pada harga average tu balik. So dia tak boleh asing kita nak jual yang RM1 tu dulu, 80 sen ni kita nak hold. Tak boleh, dia bukan macam tu. Dia tercampur sekali. Iwin. So saya nak faham Cik Nick. Iwin ni pun nampak dia reflect tau. Dia reflect pada middle BB dan saya expect ini pun boleh buat intraday ni. So ini adalah TP1 kita. 8.40. Sebab tu Cik Faisal, sebab tu saya banyak je saya belajar beberapa perkara yang lebih kurang sama dengan orang lain. Sebab tu saya tak ajar macam mana orang lain. Sebabnya kalau saya ajar macam orang lain, seolah-olah saya tiru gaya orang lain dan saya tak ada identiti saya sendiri. Sebab tu saya olahkan satu pendekatan baru. Sebab tu saya punya motto adalah gaya baru, which is tak ramai orang gunakan, tapi ramai orang guna di forex, tapi tak ramai orang guna di saham. Dan saya olahkan forex menjadi saham punya peluang dan analisis. Itu sahaja yang saya buat. Right, Supermac. Supermac ni kalau counter yang uptrend macam ni, counter uptrend, ni first kali benda pertama yang anda kena buat adalah anda tarik ray ni tau. Ray ni akan menentukan dia punya support yang pertama. So kalau support dia jauh, yang kedua adalah dia punya middle BB. So kalau anda lihat kat sini, untuk counter uptrend ni, dia akan reflect kepada middle BB. Jangan beli dekat tengah-tengah yang tak tahu alam ni tau. Beli kepada middle BB ni. Jangan beli pada tengah-tengah dan berharap dia reflect. So kalau nak beli pada middle BB. Area middle BB pun tak apa. Kurang-kurang kita low risk. Jangan beli kat tengah ni. Kita tak tahu dia nak pergi mana. Mungkin dia boleh buat T4, boleh. Cumanya kalau dia tak jadi, kita nak cut loss kat mana? Itu problem dia. Itu masalah besar dia. Kalau kita beli dekat area middle BB, kita punya cut loss kita tahu dah. Dia turun bawah middle BB, kita boleh cut loss. Kalau kat sini, kita nak cut loss mana? Selalu kalau box trading, dia punya cut loss dekat bawah candle ni tau. Bapak jauh kan kita nak cut loss. Tu bahaya dia. GBG. Saya tak tengok warrant tau.
Saya tengok induk saja. Sebabnya analisis saya berdasarkan induk. Tapi kalau warrant boleh, boleh juga. Dia retrace tak cantik lagi ni sebenarnya. Dia retrace tak cantik lagi, just monitor saja. Kalau dia nak cantik retrace, dia retrace kat sini. Mungkin dia nak retrace dekat sini, area-area dia punya support, dia punya resistance dia sebelum ni yang menjadi support sekarang. So dekat sini just monitor. Tapi kalau dia boleh naik, pecahkan RM1.20, senang cerita kalau dia boleh naik 1.258 ni baru cantik. Sebabnya sekarang dia hanging. Dia belum lagi matikan candle yang sebelum ni. Dan dia buat 3 saya lupa 3 candle yang besar ni, maknanya dia nak turun ni sebenarnya. So expect kita tunggu dekat sini je lah. Sama ada middle BB ataupun pada 87 sen, 88 sen. Kalau warrant ni betul, Cik Faisal. Warrant ni kena tengok dia punya expired date dia tau. Kalau expired date dia lagi 2-3 bulan, jangan ambil lah, senang cerita. Dia itu fasa orang nak buang tau. Orang nak lepaskan pegangan. Dan kalau dia naik tu pun sebenarnya dia saja pancing, fishing. Dia pancing orang-orang macam traders kecil ni untuk masuk. Kononnya nampak peluang pada harga murah. Tapi sebenarnya lepas dia naik tu, dia ngap balik. Dia telan balik sehabis mungkin. Dan kalau ada buat pegangan lagi, dia mungkin dia akan invest, bagi naik sikit, bagi nampak menarik, dia turun balik. Itu adalah permainan untuk warrant yang nak expired. So jangan terpedaya. CCK Ini counter last Saya pun dah habis suara. CCK ni macam saya kata tadi, counter uptrend ni kita tunggu kepada dia punya middle BB je. Kita tunggu, itu memang makanan kita. Middle BB dia memang makanan kita. Ni ada main sekitar BB ni. Sekejap. Ini memang tempat kita tunggu ni. So kalau siapa yang tahu ni, memang banyak kali dia punya makanan ni. Dia tidaklah terus tu, tapi kalau dia naik balik middle BB ni, dia close bawah tapi dia naik balik esoknya, itu adalah buy signal sebenarnya. Itu adalah makanan kita. So kita expect dia mungkin nak naik lagi. So alright, itu saja saya rasa untuk kali ini. Sekejap, saya ni masih online ke? Alright, so dah 58 minit dan saya harap anda dapat berbelajar sesuatu daripada perkongsian saya kali ini. Dan pada yang nak join Pasta, saya masih lagi buka. Dan pada yang JB pun masih lagi buka, insyaAllah. Just pada student yang bakal jumpa saya di JB, anda perlu bawa laptop. Kalau boleh, bawa extension sekali lah. Sebabnya saya tak expect untuk hotel bagi cukup PowerPoint. Dan juga anda perlu register percuma saja malaysiastock.biz ni untuk kita buat satu sistem dekat sini lah. So saya harap nanti anda dapat saya nak feedback anda sebenarnya end of kelas nanti. Saya nak tengok apa yang akan anda belajar sebenarnya. Itu saja. Alright, itu saja buat masa ni. Selamat berhujung minggu, selamat Hari Raya Aidilfitri.
InsyaAllah nanti kita jumpa di JB dan juga di Shah Alam. Kemudian pada yang tanya saya selepas Shah Alam tu nak buat kat mana. So far yang ramai request adalah pada Terengganu dan juga Sabah. Yang tempat lain masih lagi belum ada idea lagi. Tapi saya tak buat dalam masa terdekat lah. Cumanya saya nak collect data dulu dan kalau ramai request baru saya pergi sana insyaAllah. Itu saja untuk setakat ini dan saya harap pada minggu depan InsyaAllah kita akan jumpa dan saya harap anda dapat profit yang profit lah sebanyak mungkin insyaAllah kalau market kita bullish. Dan okey, pada yang nak tanya saya hybrid tu kenapa? Sebabnya saya menggabungkan beberapa elemen dalam sistem saya dan kemudian dia bukannya konsep intraday ya, dia adalah swing, at least single swing iaitu swing seminggu ataupun 2 minggu dan saya expect every entry kita punya TP adalah 10 sen. Itu saya punya expectation. Tapi kalau tak berjaya, kita boleh spot counter, kita boleh cut loss ataupun kita boleh entry. Tapi selalunya insyaAllah kita boleh dapat capai 10 sen untuk setiap entry yang kita buat. Itu saja saya punya expectation. Alright. Okay, thank you semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.